Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah bagi kursus Undang-Undang Acara Jenayah Perbandingan Dr. Wafa binti Yusof dan rakan-rakan sekalian. Dalam video ini, saya merupakan wakil daripada kumpulan 9 akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Tata Cara Penggeledahan menurut Kanun Prosedur Jenayah Malaysia dan Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah. Kumpulan 9 terdiri daripada Atikah Amirah A173432, Muhammad Zulhilmi Ashraf A173536, Nur Saadah A175382, Nur Hamizah A177295 dan Aisyah A175313. Penggeledahan merupakan salah satu tata cara yang terkandung dalam setiap peruntukan yang dikuatkuasakan oleh Undang-Undang Jenayah di Malaysia, sama ada jenayah sivil ataupun jenayah syariah. Pembentangan ini akan membincangkan secara lebih lanjut tentang perbandingan tata cara penggeledahan bagi kedua-dua undang-undang ini. Dalam enakmen tata cara jenayah syariah, penggeledahan merupakan salah satu kuasa yang diberikan kepada pegawai penguatkuasa agama oleh pihak mahkamah untuk menyempurnakan tugasnya dalam melakukan siasatan terhadap sesuatu kes. Menurut Kanun Prosedur Jenayah Malaysia pula, penggeledahan merupakan suatu kuasa yang diperuntukkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan ke atas sesuatu kes jenayah. Melalui definisi ini, penggeledahan yang melibatkan jenayah sivil di mana pihak yang boleh melakukan penggeledahan adalah pihak polis, manakala dalam jenayah syariah, pihak yang boleh melakukan penggeledahan adalah pegawai penguatkuasa agama. Terdapat dua jenis penggeledahan yang termaktub dalam enakmen tata cara jenayah syariah dan Kanun Prosedur Jenayah Malaysia. Jenis yang pertama bagi jenayah syariah ialah penggeledahan orang, sementara bagi jenayah Malaysia ialah penggeledahan terhadap tubuh badan. Jenis yang kedua bagi jenayah syariah ialah penggeledahan premis, sementara bagi Kanun Prosedur Jenayah pula ialah penggeledahan terhadap tempat. Jika dilihat, jenis-jenis adalah sama tetapi dilaksanakan dengan tata cara yang berbeza. Dalam penggeledahan orang dan penggeledahan terhadap tubuh badan ini, pegawai penguatkuasa agama dan pihak polis boleh memeriksa badan orang yang ditangkap untuk mencari bukti bagi sesuatu kes atau jenayah. Bagi penggeledahan premis dalam enakmen tata cara jenayah syariah Seksyen 48 Akta 460 memperuntukkan hakim boleh mengeluarkan waran geledah untuk mendapatkan bukti di sesuatu tempat bagi sesuatu kes. Berbeza pula dengan Kanun Prosedur Jenayah, di mana penggeledahan terhadap tempat diperoleh dengan saman penggeledahan, waran penggeledahan, penggeledahan tanpa waran dan penggeledahan secara langsung. Penggeledahan dengan saman ialah apabila mahkamah berpendapat perlu kepada dokumen lain bagi membantu prosiding atau perbicaraan. Mahkamah boleh mengeluarkan saman kepada pihak yang berkuasa terhadap dokumen tersebut supaya ianya diserahkan. Penggeledahan dengan waran ialah apabila magistrat boleh memberi waran kepada pihak yang diberi waran untuk menggeledah untuk mencari bukti atau keterangan bagi membantu penyiasatan. Penggeledahan tanpa waran pula bermaksud pegawai polis yang berpangkat inspektor dan ke atas boleh menggeledah tempat yang ditentukan jika dia mempunyai sebab-sebab yang munasabah mengesyaki barang-barang curi disembunyikan di tempat tersebut. Penggeledahan secara langsung pula, pegawai polis diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Polis Negeri untuk melakukan penggeledahan. Peruntukan undang-undang bagi tata cara penggeledahan jenayah syariah adalah diperuntukkan di dalam enakmen tata cara jenayah syariah Selangor 2003. Walaupun geledah terhadap diri dijalankan bagi maksud penyiasatan, Seksyen 14-2 menyatakan keperluan terhadap pemeriksa yang sama jantina dengan orang diperiksa untuk melihat kesopanan. Seksyen 63 memberi kuasa kepada pegawai penguatkuasa agama untuk melakukan penggeledahan jika dia mempercayai orang yang dia keluarkan saman itu tidak mengemukakan dokumen seperti yang diarahkan dalam saman. Seksyen 12 pula memperuntukkan
Apabila penggeledahan dibuat di satu tempat, semua orang dijumpai di tempat itu boleh ditahan dengan sah sehingga penggeledahan selesai. Dan jika benda yang dicari itu adalah daripada jenis yang boleh disembunyikan pada tubuh badan seseorang, mereka boleh diperiksa untuk mencari bahan itu oleh atau di hadapan seorang pegawai penguatkuasa agama dan pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Peruntukan undang-undang bagi tata cara penggeledahan jenayah Malaysia antaranya ada diperuntukkan dalam Kanun Acara Jenayah dan Kanun Prosedur Jenayah. Seksyen 19-2 Kanun Acara Jenayah memperuntukkan walaupun pegawai polis boleh melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang ditangkap, perlulah ditekankan bahawa kalau penggeledahan itu dibuat ke atas seorang perempuan, maka mestilah dilakukan oleh pegawai polis wanita serta dipertimbangkan kepada aspek kesopanan. Seksyen 51 Kanun Acara Jenayah pula menggariskan mahkamah boleh mengeluarkan saman dan memerintahkan orang yang berkuasa terhadap harta atau dokumen yang dirasakan perlu untuk perbicaraan untuk hadir menyerahkan harta atau dokumen tersebut pada masa dan tempat yang disebut dalam saman itu. Seksyen 17 Kanun Prosedur Jenayah memperuntukkan jika barang curi itu disyaki disembunyikan pada badan seorang yang berada di tempat berlakunya penggeledahan, semua orang berada di tempat itu boleh ditahan sehingga penggeledahan selesai dan pemeriksaan badan boleh dilakukan di hadapan magistrat, jaksa pendamai atau pegawai polis yang tidak rendah pangkatnya daripada inspektor. Isu yang berkait dengan penggeledahan ialah yang pertama, kalau barang dirampas merupakan bukan barang disenaraikan dalam waran, adakah barang itu boleh diterima sebagai keterangan kerana tidak ada dalam senarai waran? Dan isu yang kedua, macam mana kalau pihak yang tiada kuasa untuk melaksanakan penggeledahan? Adakah segala bukti yang diambil itu boleh diterima? Jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan dijawab dalam kes-kes yang berkaitan. Kes pertama yang dirujuk ialah kes Chick Fashions West Wales melawan Jones dan kes yang kedua ialah kes Saminathan melawan pendakwa raya. Dalam kes Chick Fashions melawan Jones, polis yang diberikan waran menggeledah kedai plaintiff telah menjumpai dan merampas barang disyaki barang curi tetapi barang disenaraikan dalam waran tidak dijumpai. Mahkamah memutuskan tindakan polis itu tidak salah dan dibenarkan dalam penggeledahan dengan waran. Antara syarat-syarat untuk menyempurnakan waran penggeledahan adalah pegawai polis hendaklah mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa benda itu adalah hasil daripada jenayah. Contohnya benda yang telah dicuri atau keterangan penting untuk membuktikan jenayah. Dalam hal ini, mengikut keputusan kes, mahkamah hanya akan melihat kepada adakah keterangan itu berkaitan dengan persoalan kes. Jadi, barang-barang dirampas itu masih lagi boleh digunakan sebagai keterangan yang boleh diterima walaupun pegawai mendapatkannya secara tidak sah. Untuk isu yang kedua dalam kes Saminathan melawan pendakwa raya, iaitu kes di Malaysia di mana salah satu penggeledahan dilakukan oleh seorang inspektor polis sedangkan kuasa menggeledah diberikan kepada pegawai polis kanan. Telah diputuskan orang dituduh boleh disabitkan atas kesalahan mengadakan rumah perjudian. Sah atau tidak tangkapan itu tidak melibatkan perbicaraan di mahkamah. Diputuskan lagi, magistrat hanya mementingkan relevannya dokumen yang diperoleh dan bukannya bagaimana dokumen itu diperoleh. Walaupun pihak polis mendapat keterangan atau barang itu di dalam penggeledahan yang salah, ianya masih lagi boleh diterima sebagai keterangan di mahkamah. Dapat saya simpulkan, kedua-dua pihak polis dan pegawai penguatkuasa agama ada bidang kuasanya yang tersendiri seperti mana yang termaktub dalam undang-undang dalam mengendalikan tata cara penggeledahan bagi jenayah sivil dan syariah di Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan 9. Terima kasih.